Bila Ira kongsikan kepada Haze, kepada penonton YouTube channel Haze ni, dia berunsurkan apa? Sebenarnya benda ni macam berkait-kait tau. Saya ni memang dah tak sihat lah. Saya tak tahu sama ada daripada family ataupun buatan orang, saya tak tahu. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya Hizman Huzair. Episod Real Confessions hari ini kita akan bawakan kepada anda seorang follower untuk subscriber YouTube Haze ni, iaitu namanya Ira. Ira bukan nama sebenar. Bila Ira kongsikan kepada Haze, kepada penonton YouTube channel Haze ni, dia berunsurkan apa? Dia berunsurkan mistik ke, berunsurkan buatan ke? Sebenarnya benda ni macam berkait-kait tau. Sebelum saya kahwin sebenarnya, mak saya ni memang dah tak sihat lah. Saya tak tahu sama ada daripada family ataupun buatan orang, saya tak tahu. Tapi berubat memang ustaz ke siapa-siapa lah, umum pun kita orang pernah pergi, dia kata buatan orang lah, orang office dia macam tu lah. Sebagai anak-anak semua kita kenal dan kita tahu siapa orang tu dan memang rapat lah. Cuma bila saya dah kahwin dia jadi lain pula, dan bila dia sakit kita memang bawa berubat banyak tempat, tapi still sama. Tak ada macam dalam setahun tu, saya rasa mungkin setiap bulan kot kena. Dan ada benda yang kadang bulan puasa pun dia ada kena. Mak saya pernah sekali ada satu tahun dia kena pada bulan puasa. Dia macam tiba-tiba dia tak boleh jalan. Selalunya lah, normally dia akan tak boleh jalan. Lepas tu bila kita macam cakap dengan dia kan, kita dah tahu dah ada macam ada waktu dia akan macam orang keluarkan angin tu. Kan orang keluar angin tu, kita dah tahu dia tak sihat. Sebab mak saya bukan jenis orang yang ada angin banyak ke, tak ada. Dia bukan jenis macam tu. Bila dia dah macam start tiba-tiba buat macam bunyi angin, lepas tu dia macam start marah-marah dalam rumah, kita tahu dia tak sihat. Macam saya cakap lah, dia dah lama sakit, tapi on off lah. Tapi kita bawa berubat banyak. Macam orang cakap ustaz, kita pergi jumpa orang macam bomoh pun ada, tapi tak ada pengakhiran dia. Dia macam sekejap, dia macam 3 minggu elok, lepas tu dia jadi balik. Sampai saya dah kahwin dan saya ada anak, dan pada masa sama anak saya pula cucu perempuan pertama. Masa saya kahwin tu saya memang duduk dengan mak saya. Tiba-tiba ada satu waktu malam tu tahun 2018, saya dah tidurkan anak saya dalam buai, tiba-tiba anak saya nangis. Saya bangun, mulut dia penuh darah dan hidung dia keluar darah yang bukan darah macam orang kata demam, badan dalam panas tu, bukan. Dia darah yang keluar macam paip, macam air paip keluar tu, mencurah-curah tu. Bila saya angkat dia, saya macam menjerit sebab saya tak pernah tengok dia macam tu lah keluar darah kan. Lepas tu mak saya dengan bapak saya keluar, dia kata kenapa? Lepas tu bapak saya dia tengok darah tu, untuk pertama kali dia kata macam ni bukan dalam panas ni, macam ada benda tak kena, dia cakap macam tu. Pada malam tu kita orang buat macam-macam lah. Kita nak bagi dia nangis kan, tapi dia still nangis. Dia macam takut dalam buai tu. Faham tak? Bila budak duduk dalam buai, cuba imagine macam rambut berjurai ke bawah, so dia macam menggelupur, dia macam lemas. Time tu kita tak ada rasa benda-benda tak elok ke, tak ada. Kita still macam rasa mungkin panas dalam kot. Mindset kita lah, kita rasa tu. Bila dah hari-hari benda yang sama jadi kan, macam darah tu, saya macam pelik lah. Saya bawa pergi klinik, doktor kata tak ada, dia tak ada dalam panas ke, tak ada. Dia normal je. Okay. Tiba-tiba ada satu hari ni suami saya balik rumah mak dia. Lepas tu tengah pagi tu suami saya balik nak tukarkan pampers dia. Suami saya angkat, bantal tu dah penuh darah dan muka anak saya dah penuh darah. Dan yang peliknya, anak saya bila ada kat rumah mak saya, dia akan tak sihat lah. Dia macam itulah berdarah, macam ada je tak kena. Lepas tu dia akan takut macam tu lah. Tapi bila keluar kan daripada rumah mak saya, dia okey. Ini semua cerita ni berlaku ke dalam rumah mak awak? Dalam rumah mak saya, dan ada juga dekat luar pun ada. Tapi yang untuk gangguan dalam rumah je. Kat luar tu macam anak saya just cakap-cakap je, ada ni lah,
nenek tu cari saya lah. Ada orang cari saya. Dia cakap macam tu je lah. Aku tak sukalah budak-budak kalau dia nampak benda dekat pokok lepas tu dia pergi cakap dekat kita. Aku paling tak suka. Tapi hakikatnya budak-budak kan, takkan nak marah bukan dia faham pun kan. Sampai rumah nenek dekat Seremban dah akan cakap ni. Dia akan nyorok dulu dekat dalam bilik bapak dia. Tu dia kata, ada nenek tu cari saya lah. Ada satu pagi tu, kan dia dah tak sihat kan, dia sakit. So ada satu pagi tu saya dengan suami saya memang dah penat sangat. So dia bangun kita orang tau. Dia cakap, Umi saya takut lah. Tu saya macam, Kak Nah ambil handphone ni, Kak Nah tengok dulu DDM friend, sekejap lagi Umi bangun. Saya cakap macam tu sebab saya dah penat sangat. So bila ngam-ngam tengah azan subuh, dia bangunkan saya. Dia bangun, Umi bangun. Saya pun bangun. Saya kata, kenapa Kak Nah? Dia kata, Umi, nenek tu datang lah. Saya terus menjerit. Saya jerit. Kakak saya dekat bilik belakang, dia terus jerit juga. Dia cakap, bawa dia keluar. Dan dalam masa sama, kaki dia tolak-tolak. Macam ada orang tengah tarik kaki dia. Time tu memang real dan satu rumah bangun. Waktu subuh, dokong dia. Dan masa kita dokong pun dia tolak-tolak kaki dia. Dia kata macam orang tarik kaki dia. Cuma kan kita tak nampak. So kita macam, saya macam mana nak buat kan. Lepas tu mak saya kata tak apa, kita ikat lidi, kita bagi dia. Kejap. Kenapa ikat lidi? Kalau orang dulu kan kata kalau lidi ni macam sial. So kalau benda-benda tu tak suka. So mak saya suruh dia pukul. Kalau nampak benda tu pukul macam tu lah. What's the funny thing adalah I baru je dengar petua tu semalam. Oh ya ke? Benda tu sebenarnya adalah macam kakak ipar saya punya cerita pun pasal lidi ni menjadi. Dia kata macam benda-benda ni dia tak suka benda-benda yang bau sial. Macam nyapu lidi, macam kita mencarut. Dia tak suka. So kena banyak mencarut ke apa? Dia jadi taklah macam kalau perasan kan, macam arwah atuk saya dia mengubat orang dan dalam masa sama dia guru silat tau. Dan bila ada waktu masa kita kecil-kecil datang, dia akan macam cakap mencarut lah. So bila kita macam dah lama-lama kita tahu, maknanya bila masa orang datang berubat tu, benda tu mungkin ikut sekali. So dia mencarut untuk suruh benda tu pergi. Kita balik kepada cerita yang awak bagi anak awak penyapu lidi tu. Bila kita bagi kan, kita nampak lah reaction dia macam siang. Kadang-kadang dia ambil penyapu lidi tu, dia pukul dekat buai, dia pukul dekat dapur. Mula saya dengan suami saya tak percaya tau. Kita orang macam menafikan benda kita ialah siapa je yang nak anak kita jadi macam tu kan, yang nampak benda tu. Kita orang macam tak adalah kan. Sampailah ada satu malam tu suami saya pergi kedai burger dan kebetulan dia berborak-borak dengan orang budak jual burger tu. Dan budak jual burger tu kata macam ni, semalam kan kita orang tengah lepak kat sini, kita orang nampak nenek kebaya tau. Dia orang cakap macam tu. Tu baru kita orang cakap, anak kita orang keep cakap nenek tu kan. Lepas tu baru kita orang macam, betul lah maknanya dia nampak benda tu. Saya rasa macam menyesal sikit sebab time tu kita tak bawa dia pergi berubat pun. Kita macam melengah-lengahkan lah. Kita dah zaman ni, kita macam nak cuba tak percaya benda-benda tu. Walaupun benda tu ada. Jadi masa tu saya macam agak ralat sikit sebab bila anak saya cakap, saya macam tak percaya. Sampailah dia sampai satu waktu dia kena asma attack. Dia macam kena asma, bukan asma yang sikit-sikit, dia terus masuk ICU je. Benda tu ada kaitan. So bila benda tu dah keep kacau dia, mula dia akan main. Tapi bila dia dah tak tahan, dia kena asma. Doktor kata kalau you lambat, memang habislah anak you. Dia punya oksigen memang tak ada langsung. Okey, ini adalah pada tahun 2018. Lepas daripada kejadian asma tu, ada kejadian apa yang besar-besar lain pula lepas tu? 2018 dalam umur dia 2 tahun lebih, nak masuk ke 3 tahun lah. Lepas tu dia masuk tadika, dia selalu cakap dengan saya, dia balik sekolah, dia kata esok dia tak nak pergi sekolah. Dia cakap, saya kata kenapa? Lepas tu dia kata, ada kawan tu selalu tanya nama saya. Saya tak nak cakap tapi dia selalu tanya nama saya. Dia cakap macam tu. Dia tu kawan-kawan biasalah. Saya cakap macam tu kan. Esoknya bila pagi nanti kaki dia sakit lah. Dia kata dia tak boleh bangun. Dan yang kelakarnya, tiap kali anak saya sakit kaki, nenek dia pun sakit kaki.
Tu bila saya pergi sekolah, cikgu dia cakap macam ni, nanti bawa lah dia ni pergi berubat. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya macam, kenapa cikgu? Saya cakap kan, dia tak okey ke? Ada okey. Cikgu tu pula husband dia penggali kubur. Saya tak tahulah dia boleh nampak ke apa, tapi dia cakap kat saya macam tu. So saya cakap dengan husband saya, cikgu dia cakap macam tu, nanti kita bawa lah dia pergi berubat. Cikgu tu cakap macam tu mesti ada sebab. Mesti anak awak buat apa kat sekolah? Dia tak banyak cakap tau kat sekolah. Cuma saya tak tahulah apa benda yang dia buat sampai cikgu tu cakap kat saya macam tu. Cikgu-cikgu ada nenek dekat luar macam tu. Dia tak kat sekolah, dia jenis pemalu. Kadang saya fikir balik, patutlah dia tak suka pergi shopping mall, dia tak suka pergi pasar malam, dia tak suka. Dia sekolah saya bawa pergi tempat-tempat yang ramai orang, dia akan cakap macam ni. Dia akan pegang tangan kita dan kata, orang semua tengok dia. Padahal tak ada orang tengok dia. Lepas tu saya kata, siapa yang nak tengok awak? Orang ingat awak cantik sangat tu orang tengok awak. Dan pernah ada sekali tu, masa raya, masa orang ramai, tiba dia demam masa tu. Dia demam tiba-tiba kan. Lepas tu dia duduklah dengan nenek dia, dengan mak saya. Dia cakap dengan orang ramai kan dekat-dekat rumah. Time tu pula open house, dia boleh cakap macam ni. Siapa kat tepi TV tu? Semua orang macam tercengang. Semua orang pandang dia. Ya ke? Ya Allah ya Tuhanku, anak kau ni memang bertuah. Ini salah satunya. Ini story ni patutnya menakutkan, tapi dia jadi lawak sebab dia budak. Kau tak nak marah. Kau faham tak? Dia pernah ada satu waktu dia sakit tu, sepupu dia pun nampak juga dua orang lelaki tau. So tapi sepupu dia akan main handphone je. Diorang akan macam mak dia tarik perhatian dia dengan main handphone. So dia akan main handphone. So yang adik dia tu menggigil tau. Adik dia menggigil, takut. Dan kita orang tak tahu masa tu. Time tu pula maghrib, anak saya datang kat dia, anak saya kuis kaki dia dah. Anak saya senyum je kat dia. Sepupu dia tu menggigil lagi teruk. Dan abang saya nombor 2 tu jerit ke anak saya supaya jangan kacau yang sepupu dia ni. Kita dah tahu dia tak sihat kan. Saya baca Yasin tau. Saya baca Yasin dalam bilik dan akhir mubin tu saya doa, ya Allah Tuhanku, kalau betul ada kat dia, kesiankan anak aku, bagi kat aku. Saya cakap macam tu. Sebab kita dah tak boleh tengok kan dia kan. Lepas tu dia kuis mulut saya suruh diam. Dia tutup mulut saya suruh diam dan pada masa yang sama, saya tak boleh nampak tapi saya boleh rasa tau benda tu kat mana. So dia pandang saya, dia senyum, dia nak tutup pintu bilik saya jerit kuat gila. Dia takut tau macam budak kecil. Kenapa kau boleh buat macam ni kan? Dia senyum tu takut. Macam kita, apa benda? Macam caki. Benda dia macam takut. Dia senyum tu mengerikan. Saya nak cuba nak fahamkan satu situasi yang mana tadi awak cakap mak awak kalau kaki sakit, anak awak pun akan kaki sakit. Jadi apa kaitan dia dekat situ? Macam mana boleh bersangkut? Anak saya ni cucu perempuan pertama kan. Kalau kita tengok orang-orang Minang ni kan, dia punya apa-apa untuk cucu perempuan pertama tau. Dan saya dengan mak saya rapat. Dan rapat saya dengan mak saya tu sampai apa-apa nak jadi kat mak saya akan mimpi dulu. Oh, awak orang Negeri Sembilan. Bukan. Saya orang Selangor tapi atuk saya daripada Padang Indonesia. Dan atuk saya pun guru silat untuk Minang punya silat lah. Yang buat lagi kita yakin tu last tu bila kita berubat kan. Tu datang rumah, sebelum berubat tu malam tu saya dengar orang bagi salam. Selalu kita dengar perempuan bagi salam kan. Ni lelaki bagi salam. Esok nak berubat kan, malam tu saya mimpi lelaki bagi salam. Tu esok ustaz tu datang, ustaz tu pun dengar. Kenapa lelaki bagi salam ustaz tu cakap macam tu. Lepas tu rupa-rupa benda tu dia nak ubatkan mak saya. Tapi bila ustaz tu dah ubatkan mak saya semua kan, mak saya cakap lah kalau mak saya tak mati, dia tunjuk anak saya dia mati. Dia cakap macam tu. Siapa cakap macam tu? Mak saya, bila ustaz tu ubatkan mak saya kan, mak saya cakap kalau aku tak mati, dia mati. Dia tunjuk anak saya lah. Dia tunjuk anak saya dan anak saya gelak yang mengilai tu. Sampai kan saya macam, kita terperanjat tau. Macam dia gelak kan. Saya pun dah takut. Lepas tu suami saya peluk dia, suruh dia jangan gelak kan. Tapi dia keep gelak kan. Dia keep gelak. Dia macam berkait-kait. Dia macam
benda yang orang tu hantar kat mak saya tu dua benda tau. So mungkin satu kat mak saya, satu kat anak saya. Kenapa mak awak cakap macam tu kalau aku tak mati, dia mati? Sebab mungkin orang tu tahu kok mak saya sayang kat anak saya. Dan sebelum tu pun masa mak saya sakit, saya ada anak buah yang seorang meninggal lemas. Benda tu pun ada cakap juga pasal anak buah saya meninggal tu kan. Pun ada macam kena mengena lah. Sebab anak buah saya tu masa nak deliver semua okey. Tiba-tiba je lemas. Tiba-tiba lemas dan meninggal. Kalau ikutlah macam ada orang-orang pengamal perubatan, dia cakap benda ni pandai je nak manipulate kita kan. Dia dah tahu benda tu cerita. So dia cakap lah, itulah kau. Tengok pasal aku konon-konon dia macam kuat lah. Sebenarnya tak apa. Sebenarnya yang tu semua kuasa Allah lah kan. Betul lah apa yang pengamal perubatan Islam tu cakap. Sebenarnya yang membenarkan segala sesuatu tu adalah Allah kan. Cuma sekarang Alhamdulillah nampak macam kurang sikit. Dan anak saya pun nampak kurang sebab bila dah anak saya yang last kita berubat tu, masa anak saya umur 5 tahun, lepas tu saya decide untuk pindah daripada rumah mak saya. Saya duduk rumah lain. Alhamdulillah okey. Cuma anak saya, kalau rumah orang tu ada benda-benda tak elok, dia takkan masuk. Lagi-lagi orang yang membela, dia takkan masuk. Dan dia cakap satu je, tak nak lah, momok. Dia akan cakap macam tu. Sekarang anak awak 5 tahun Sekarang umur dia 7 tahun, darjah 1. Adakah dia punya apa tu keistimewaan dia tu masih lagi sampai sekarang? Dia banyak cakap macam kalau itu mesti saya kata, kalau kat rumah saya ni Alhamdulillah dia tak pernah cakap. Cuma adalah sekali dua dia tak nak pergi dapur. Kita tahu kalau dia tak nak pergi dapur tu mesti ada benda lah tu kan. Sebab dia selalu kalau rumah tak ada apa-apa, dia akan boleh jalan semua, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata tak nak lah, minta teman boleh tak? Maknanya kita tahulah. Cuma saya dah usahakan lah. Saya untuk tutup hijab tu pun saya usahakan. Banyak tempat saya bawa tapi pergi ustaz tu kata okey dah tutup kan. Pakcik saya pun pernah buat, dia kata okey dah tutup, dalam kereta jadi balik. Kiranya anak awak ni ada hijab mata terbuka lah. Ustaz tu cakap memang dia nampak dan itu kelebihan dia lah. Ustaz tu yang last kita berubat pun ustaz tu kata dia tak boleh tutupkan pun. Dia tak usik pun anak saya. Dia cuma cakap macam ni. Itu kelebihan dia. Nanti lama-lama dia akan boleh kontrol sendiri. Dan sekarang pun kita nampak. Dia kalau macam ada benda tak kena, kita dah boleh nampak. Dia tak akan macam dulu menangis-nangis, tak ada. Dia dah boleh kontrol sendiri. Cuma bila dia tak tahan, dia akan asma, dia akan semput. Kita boleh usaha, tapi kalau tak boleh, itu memang rezeki dia kan. Tak boleh nak cakap macam mana. So saya mula saya kata boleh ni kan. Tiba-tiba bila yang last tu ustaz tu dah cakap macam tu, saya macam redha. Saya dengan suami saya, kita cakap tak apalah, mungkin kadang-kadang orang kata tak adalah anak dia ni kan, yang sakit tu anak saya, yang kena anak saya. So kita redha je lah, tak apa, tak ada masalah pun benda tu. Setiap interview ataupun cerita real confessions yang saya buat, saya sentiasa tanya soalan ni. Kenapa awak cerita benda ni kepada saya dan untuk didengar oleh orang ramai? Sebab saya nak bagi semua ibu bapa ready. Kadang-kadang anak kita macam saya lah, saya tak jangka tapi benda tu jadi. Dan saya tak nak macam ibu bapa ni ambil lengah benda ni. Sebab saya ada share dekat Twitter kan pasal benda ni. Ada seorang budak tu, dia balas tweet tu, dia kata saya ni bodoh, dia kata. Mak yang paling bodoh, dia kata. Sebab tak percaya cakap anak dia. Lepas tu saya pun DM dia. Saya tanya dia kenapa cakap macam tu semua kan. So dia kata masa dia kecil dia nampak dan mak dia tak percaya. Sampai kan dia dah jadi naik gila. Lepas tu nenek dia yang bawa dia pergi berubat dan barulah mak dia tahu yang dia betul dia nampak dan barulah mak dia percaya. Itulah saya nak share sebab supaya ibu bapa dia aware pasal benda ni. Kadang-kadang ibu bapa, kebanyakan ibu bapa moden ni dia tak percaya benda-benda ni. So bila anak dia kena, dia rasa macam tak adalah, nipu lah, ni lah. Cuba percaya dan cuba cari alternatif. Macam mana kita nak tahu dia ni betul ke tak betul kan? Dia ni sakit ke tak sakit? Macam anak saya tahu asma je. Mungkin orang lain macam saya cerita tu sampai dah nak naik gila dah. Dia tak boleh kontrol
control. Saya tahu je awak ni generasi saya ni, generasi kita kan, mana nak percaya sangat benda-benda ni kan. Jadi bila dah terkena dekat yang orang yang kita sayang ke ataupun anak sendiri ke apa ke, sama ada sedih, tetapi benda tu memberi kita pengalaman lah, pengalaman yang mengajar orang lain juga. Just because kita dah merasakan diri kita orang yang moden, tidak bermaksud benda tak boleh kena kat kita ataupun keluarga kita lah.